Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabilah Najwa binti Mat Alin. Nombor metrik 251895 akan membentangkan tentang tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran wang asing di bawah subjek ekonomi dan pembangunan. Pertama sekali, mari kita lihat apakah maksud pertukaran asing. Pertukaran asing bermaksud mata wang negara lain yang dimiliki oleh sesebuah negara. Ini merupakan contoh mata wang yang digunakan di beberapa buah negara di dunia. Antaranya ialah Malaysia menggunakan mata wang ringgit Malaysia, Amerika Syarikat menggunakan mata wang dolar Amerika, Australia menggunakan mata wang dolar Australia, Korea menggunakan mata wang won, Arab Saudi menggunakan mata wang rial dan sebagainya. Maksud kadar pertukaran asing. Kadar pertukaran asing ialah nilai atau harga mata wang sesebuah negara yang dinyatakan dalam sebutan mata wang asing atau disebut juga nisbah harga di antara dua mata wang asing yang berbeza. Seperti mana yang diketahui, dalam dunia hari ini, tiada satu ekonomi pun yang bertindak secara bersendiri. Bermakna hal ini memerlukan pertukaran barangan dan juga perkhidmatan antara negara yang berbeza. Setiap negara mempunyai wangnya sendiri di mana mata wang itu diterima dalam urusan pembelian dan penjualan barangan dalam sepadan negara tersebut sahaja. Namun begitu, wang tersebut tidak sah digunakan di luar sepadan negaranya, di mana di luar negara mata wang sesuatu negara yang lain tidak boleh digunakan dalam urusan pembelian produk maupun perkhidmatan. Disebabkan itulah pertukaran wang asing berlaku di mana ianya membolehkan setiap negara membeli mata wang negara lain supaya dapat membeli produk dan juga perkhidmatan negara tersebut. Sebagai contoh, pertukaran USD 1 bersamaan dengan RM4.18. Bermakna untuk mendapatkan 1 USD kita perlu membayar sebanyak ringgit Malaysia RM4.18. Harga kadar pertukaran asing ditentukan oleh kuasa permintaan dan kuasa penawaran dalam pasaran pertukaran asing. Terdapat 3 jenis kadar pertukaran wang asing. Yang pertama ialah kadar terapung ataupun floating rates. Yang kedua, kadar tetap ataupun fixed rates. Yang ketiga, kadar tambatan ataupun peg rates. Apakah itu kadar terapung ataupun floating rates? Kadar pertukaran terapung adalah sejenis rejim pertukaran di mana nilai mata wang dibenarkan beralih mengikut pasaran pertukaran asing. Kadar terapung adalah salah satu sebab utama turun naiknya mata wang dalam pasaran pertukaran asing. Ini adalah salah satu jenis kadar pertukaran biasa dan utama yang paling penting. Di dunia moden ini, kebanyakan mata wang terapung adalah antara mata wang yang banyak didagangkan seperti dolar Amerika Syarikat, euro, yen Jepun, pound British, dolar Australia dan sebagainya. Mata wang yang menggunakan kadar pertukaran terapung dikenali sebagai mata wang terapung. Di bawah kuasa pasaran ini, semua ekonomi negara maju membenarkan mata wang mengalir dengan bebas. Apabila nilai mata wang menjadi rendah, ia akan menjadikan import lebih banyak dan ekspor menjadi lebih murah. Hal ini seterusnya menjadikan barangan dan perkhidmatan domestik negara lebih dituntut dalam pembelian asing. Negara boleh menahan atau mengawal turun naik hanya jika ekonomi kukuh. Apabila ekonomi negara dapat memenuhi permintaan, maka ia boleh menyesuaikan antara perdagangan luar dan juga perdagangan dalam negeri secara automatik. Yang seterusnya ialah kadar tetap ataupun fixed rate. Kadar pertukaran tetap digunakan untuk menarik pelaburan asing dan untuk menggalakkan berlakunya perdagangan asing. Kadar jenis ini kebiasaannya digunakan oleh negara maju yang kecil. Dengan kadar pertukaran tetap, negara dapat memberi jaminan kepada pelabur untuk nilai pelaburan yang stabil dan
berterusan di negara itu. Dasar kewangan negara akan menjadi tidak berkesan dan dalam jenis ini, kadar pertukaran import akan menjadi lebih mahal. Nilai tukaran mata wang tidak berganja. Ini biasanya akan mengurangkan mata wang negara berbanding dengan mata wang negara asing. Yang ketiga ialah kadar tambatan ataupun peg rates. Kadar ini adalah antara kadar terapung dan juga kadar tetap. Kadar tambatan lebih sesuai digunakan untuk negara yang maju. Sebuah negara membenarkan mata wangnya turun naik ke beberapa peringkat untuk nilai pusat yang diselaraskan. Peg rate membenarkan beberapa pelarasan dan juga kestabilan. Tiada kadar tiruan ditemui dalam kadar pertukaran tetap dan juga terapung. Peg rate boleh menyelesaikan masalah ekonomi dengan sendirinya dan juga memberi peluang terhadap pertumbuhan. Apabila nilai tetap tidak dikekalkan oleh negara, ia tidak boleh mengikut kadar pertukaran tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran wang asing. Yang pertama ialah perbezaan dalam inflasi, perbezaan dalam kadar faedah, defisit akaun semasa, hutang awam, syarat perdagangan, kestabilan politik dan prestasi ekonomi, baki akaun modal, kos pembuatan, hutang negara, keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK, dasar fiskal, dasar kewangan, kawalan pertukaran, data pekerjaan, kekuatan relatif mata wang lain, operasi bursa saham dan baki pembayaran. Okey, dengan lebih detail kita lihat yang pertama ialah perbezaan dalam inflasi. Secara amnya, negara dengan kadar inflasi yang lebih rendah secara konsisten akan menunjukkan nilai mata wang yang meningkat. Hal ini disebabkan oleh kuasa membelinya meningkat berbanding dengan mata wang yang lain. Pada separa abad ke-20 yang terakhir, negara yang mengalami inflasi yang rendah termasuklah negara Jepun, negara Jerman dan juga negara Switzerland. Negara-negara yang mengalami inflasi yang lebih tinggi biasanya melihat susut nilai dalam mata wang mereka dengan mata wang pihak rakan dagangan mereka. Hal ini juga biasanya disertai dengan kadar faedah yang lebih tinggi. Yang kedua ialah perbezaan dalam kadar faedah. Kadar faedah, inflasi dan kadar pertukaran semuanya sangat berkolerasi. Dengan memanipulasi kadar faedah, Bank Pusat memberi pengaruh ke atas kedua-dua inflasi dan kadar pertukaran serta perubahan kadar faedah memberi kesan kepada inflasi dan nilai mata wang. Kadar faedah yang lebih tinggi menawarkan pemberi pinjaman dalam ekonomi pulangan yang lebih tinggi berbanding dengan negara yang lain. Oleh itu, kadar faedah yang lebih tinggi akan menarik modal asing dan menyebabkan kadar pertukaran meningkat. Kesan kadar faedah yang lebih tinggi dapat dikurangkan walau bagaimanapun jika inflasi di negara ini jauh lebih tinggi daripada negara yang lain atau terdapat faktor tambahan lain yang mendorong mata wang tersebut jatuh. Hubungan yang bertentangan wujud untuk penurunan kadar faedah iaitu kadar faedah yang lebih rendah cenderung untuk menurunkan kadar pertukaran. Yang seterusnya ialah defisit akaun semasa. Akaun semasa ialah imbangan perdagangan antara negara dan rakan dagangannya dan mencerminkan semua pembayaran antara negara untuk barangan, perkhidmatan, faedah dan juga dividen. Defisit dalam akaun semasa menunjukkan negara membelanjakan lebih banyak untuk perdagangan asing daripada pendapatan dan ia meminjam modal daripada sumber asing untuk menampung defisit. Dalam erti kata lain, negara memerlukan lebih banyak mata wang asing daripada yang diterima melalui jualan ekspor dan ia membekalkan lebih banyak permintaan orang asing untuk produknya. Lebihan permintaan terhadap mata wang asing merendahkan kadar pertukaran negara sehingga barangan dan perkhidmatan domestik menjadi cukup murah untuk warga asing, manakala aset asing terlalu mahal untuk menjana jualan untuk kepentingan domestik. Yang seterusnya ialah hutang awam. Negara yang mempunyai defisit dan hutang awam yang besar kurang menarik minat pelabur asing.
Hal ini kerana hutang yang besar menggalakkan berlakunya inflasi, dan jika inflasi tinggi, hutang itu akan diselesaikan dan akhirnya dibayar dengan wang sebenar yang lebih murah pada masa hadapan. Dalam senario terburuk, kerajaan mungkin mencetak wang untuk membayar sebahagian daripada hutang yang besar, namun begitu dengan meningkatkan bekalan wang tidak dapat mengelakkan daripada berlakunya inflasi. Lebih-lebih lagi jika kerajaan tidak dapat menyelesaikan defisitnya melalui cara domestik, maka ia harus meningkatkan bekalan sekuriti untuk dijual kepada warga asing, dengan itu menurunkan harga mereka. Akhirnya, hutang yang besar mungkin membimbangkan warga asing jika mereka percaya bahawa negara itu sangat berisiko. Atas sebab ini, penarafan hutang negara merupakan penentu penting bagi kadar pertukarannya. Syarat perdagangan. Nisbah membandingkan harga eksport kepada harga import. Syarat perdagangan adalah berkaitan dengan akaun semasa dan imbangan pembayaran. Jika harga eksport sesebuah negara meningkat dengan kadar yang lebih tinggi daripada importnya, syarat perdagangannya bertambah baik. Peningkatan syarat perdagangan menunjukkan permintaan yang lebih besar untuk eksport negara. Hal ini seterusnya menghasilkan peningkatan hasil daripada eksport yang memberikan peningkatan permintaan untuk mata wang negara serta peningkatan dalam nilai mata wang. Jika harga ekspor meningkat dengan kadar yang lebih kecil daripada importnya, nilai mata wang akan berkurangan berhubung dengan rakan dagangannya. Yang seterusnya ialah kestabilan politik dan prestasi ekonomi. Pelabur asing tidak dapat mengelakkan untuk mencari negara yang stabil dengan prestasi ekonomi yang kukuh untuk melaburkan modal mereka. Negara yang mempunyai sifat positif seperti itu akan menarik dana pelaburan daripada negara lain yang dianggap mempunyai lebih banyak risiko politik dan ekonomi. Sebagai contoh, kegawatan politik boleh menyebabkan hilangnya keyakinan terhadap mata wang dan pergerakan modal kepada mata wang negara yang lebih stabil. Baki akaun modal. Bagi mana-mana negara, defisit akaun semasa menunjukkan nilai import perkhidmatan dan barangan yang lebih tinggi berbanding dengan nilai ekspor. Negara yang mempunyai lebihan dalam akaun kewangan mereka mendapat manfaat daripada negara yang mengalami defisit. Mereka boleh menarik lebih banyak modal dari negara lain dan dapat melihat peningkatan nilai mata wang berbanding negara yang mengalami defisit akaun modal. Yang seterusnya ialah kos pembuatan. Jika negara boleh mengeluarkan barangan pada kadar yang lebih menjimatkan, mereka boleh menjual barangan pada harga yang menarik dan murah. Dalam jangkaan peningkatan ekspor kadar rendah dan kesan nilai mata wang ini juga akan meningkat. Sebagai contoh, negara China merupakan contoh terbaik pasaran kompetitif untuk barangan ekonomi di dunia. Ia meningkatkan mata wang mana-mana negara dalam jangka panjang. Seperti mana juga dengan hutang awam, hutang negara juga merupakan salah satu faktor dalam hal ini. Perbelanjaan negara yang lebih untuk projek seperti sektor awam dan dana untuk peningkatan sosial masyarakat mempunyai lebih banyak hutang kepada negara. Perbelanjaan sedemikian merangsang ekonomi domestik. Negara yang mempunyai hutang awam yang tinggi tidak menarik minat pelabur asing. Hal ini kerana hutang negara yang lebih tinggi membawa kepada inflasi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan hutang untuk mengawal inflasi. Beberapa organisasi seperti Standard & Poor's, Moody's memberikan penarafan hutang negara dan ia merupakan penentu yang sangat penting bagi kadar pertukarannya. Keluaran dalam negara kasar ataupun dikenali juga sebagai KDNK sesebuah negara adalah merupakan satu ukuran bagi semua barangan siap dan perkhidmatan yang dijana oleh negara dalam sesuatu tempoh yang tertentu. KDNK memberikan ukuran terbaik terhadap kesihatan ekonomi negara. Ia merupakan bilangan yang dikira melalui penyatuan jumlah perbelanjaan kerajaan, wang yang dibelanjakan oleh perniagaan, penggunaan swasta dan juga ekspor negara. Kenaikan dalam KDNK menunjukkan pertumbuhan ekonomi.
Pelabur asing tertarik kepada negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang kukuh dengan KDNK yang baik. Ia membawa kepada penilaian yang lebih baik terhadap mata wang negara kerana semakin banyak wang akan mengalir masuk ke dalam negara. Yang seterusnya ialah dasar fiskal. Dasar fiskal yang diikuti oleh kerajaan memberi kesan terhadap ekonomi negara yang seterusnya menjejaskan kadar pertukaran. Jika kerajaan mengikuti dasar pengembangan dengan mempunyai kadar faedah yang rendah, ia akan memacu enjin pertumbuhan ekonomi dan akan membawa kepada prestasi perdagangan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, setiap yang dilakukan perlulah dalam keadaan berhati-hati. Jika kerajaan mengikuti dasar pengembangan dengan menggunakan defisit bajet yang tinggi, ini akan membawa kepada inflasi yang tinggi dalam ekonomi. Hal ini akan terbukti tidak proaktif setakat pertumbuhan dalam ekspor berkenaan. Seterusnya ialah dasar kewangan. Dasar kewangan adalah alat yang sangat berkesan untuk mengawal bekalan wang dan digunakan terutamanya untuk mengawasi tekanan inflasi dalam ekonomi. Objektif utama dasar kewangan mana-mana ekonomi adalah untuk mengekalkan bekalan wang dalam ekonomi pada tahap yang akan memastikan kestabilan harga, guna tenaga penuh dan pertumbuhan dalam ekonomi. Dasar kewangan yang dijalankan oleh Bank Pusat juga memberi petunjuk tentang kadar faedah masa hadapan. Jika bekalan wang dalam ekonomi berlebihan, ia akan membawa kepada inflasi dan Bank Pusat akan menaikkan kadar faedah, menjual sekuriti kerajaan melalui operasi pasaran terbuka, meningkatkan keperluan rizab tunai sekaligus memberi isyarat untuk dasar bekalan wang yang betul. Jelas di sini menunjukkan bahawa dasar kewangan mempengaruhi kadar faedah, inflasi, pekerjaan serta lain-lain lagi dan seterusnya mempengaruhi kadar pertukaran. Seterusnya ialah kawalan pertukaran. Kawalan pertukaran biasanya bertujuan untuk tidak membenarkan pergerakan bebas aliran modal dan oleh itu ia sedikit banyak menjejaskan kadar pertukaran. Kadangkala, negara melaksanakan kawalan melalui mekanisme kadar pertukaran dengan mengekalkan harga mata wang mereka pada tahap buatan. Jika sesebuah negara ingin meningkatkan ekspor, ia akan mengekalkan nilai mata wangnya berbanding mata wang asing yang rendah. Hal ini akan membantu pengeksport dalam merealisasikan lebih banyak unit mata wang tempatan untuk unit mata wang asing yang sama yang diterima oleh mereka sebagai pendapatan ekspor. Walau bagaimanapun, sebaliknya akan berlaku jika kerajaan memutuskan untuk mengikuti dasar import liberal. Seterusnya ialah data pekerjaan. Data pekerjaan menunjukkan tahap kemakmuran ekonomi dalam sesebuah negara. Secara amnya, negara mengeluarkan data pekerjaan mereka selepas selang waktu yang tertentu. Oleh kerana kadar pekerjaan yang lebih tinggi, orang ramai dalam sesebuah negara mendapat peluang yang cukup untuk memilih pekerjaan mengikut kepakaran mereka. Dalam kebanyakan kes, nilai mata wang meningkat apabila bilangan penganggur berkurangan. Tetapi kadangkala, pekerjaan yang tinggi meningkatkan pariti kuasa membeli rakyat dan boleh membawa kepada inflasi yang lebih tinggi dalam negara. Disebabkan itulah ia boleh menjejaskan penilaian mata wang. Kekuatan relatif mata wang lain. Penilaian mata wang juga turut dipengaruhi oleh parameter global, kekuatan ekonomi negara dibandingkan dengan kekuatan negara lain, dan jika negara lain tersebut itu mempunyai kekuatan yang lebih, pengaliran wang akan bergerak ke negara tersebut. Ia akhirnya akan mengurangkan penilaian ekonomi yang agak lemah terhadap negara tersebut. Seterusnya ialah operasi bursa saham. Operasi bursa saham dalam sekuriti asing, debentures, stocks dan shares turut mempengaruhi permintaan dan juga penawaran mata wang yang berkaitan sekaligus ianya mempengaruhi kadar pertukaran sesuatu mata wang. Yang terakhir ialah baki pembayaran.
Kedudukan imbangan pembayaran sesebuah negara adalah petunjuk pasti permintaan dan juga penawaran pertukaran asing. Jika sebuah negara mempunyai kedudukan imbangan pembayaran yang menggalakkan, ini menunjukkan bahawa terdapat lebih banyak bekalan pertukaran asing dan oleh itu mata wang asing akan cenderung lebih murah berbanding dengan mata wang domestik. Walau bagaimanapun, jika kedudukan imbangan pembayaran tidak menggalakkan, ia menunjukkan bahawa terdapat lebih banyak permintaan untuk pertukaran asing dan ini akan mengakibatkan harga mata wang asing lebih kukuh berbanding dengan mata wang domestik. Sebagaimana perniagaan-perniagaan yang lain, pasaran pertukaran wang asing turut mempunyai risiko dan implikasinya yang tersendiri. Antaranya adalah seperti yang pertama, risiko kedudukan ataupun position risk. Risiko pertukaran pada kedudukan pertukaran terbuka bersih dipanggil risiko kedudukan. Kedudukan boleh menjadi sama ada kedudukan panjang atau terlebih beli atau ia boleh menjadi kedudukan pendek ataupun terlebih jual. Lebihan aset mata wang asing berbanding liability dipanggil kedudukan beli bersih, manakala lebihan liability mata wang asing ke atas aset dipanggil kedudukan pendek bersih. Sebarang pergerakan buruk dalam kadar pasaran akan mengakibatkan kerugian pada kedudukan mata wang bersih. Sebagai contoh, apabila kedudukan beli bersih berada dalam mata wang yang nilainya menyusut, penukaran mata wang akan mengakibatkan jumlah mata wang yang sepadan lebih rendah di mana akan mengakibatkan kerugian. Manakala kedudukan beli bersih dalam mata wang yang semakin meningkat akan mengakibatkan keuntungan. Memandangkan turun naik dalam pasaran pertukaran asing dan faktor luaran yang mempengaruhi kadarnya adalah bijak sekiranya mempunyai kawalan dan had yang boleh meminimumkan kerugian dan memastikan keuntungan yang munasabah. Yang kedua ialah risiko jurang ataupun gap risk. Apabila mata wang asing dibeli dan dijual untuk tarikh nilai yang berbeza, ia tidak menunjukkan kedudukan bersih iaitu tiada risiko pertukaran asing. Tetapi disebabkan perbezaan tarikh nilai yang terlibat, justru itu terdapat ketidaksepadanan seperti tarikh pembelian ataupun jualan itu tidak sepadan. Ketidakpadanan ini ataupun selalu dikenali sebagai jurang mengakibatkan aliran tunai menjadi tidak sekata. Jika kadar hadapan bergerak buruk, ketidakpadanan tersebut akan mengakibatkan kerugian. Yang ketiga ialah risiko operasi ataupun operational risk. Risiko operasi merujuk kepada risiko yang berkaitan dengan sistem prosedur, penipuan dan juga kesilapan manusia. Adalah menjadi satu keperluan untuk mengenali risiko ini dan meletakkan kawalan yang mencukupi lebih awal lagi. Begitu juga sangat penting untuk diingatkan bahawa dalam kebanyakan kes ini, tindakan pembetulan perlu diambil selepas perkara yang dilalui dan seterusnya kawalan perlu dilakukan. Yang terakhir ialah risiko kredit ataupun credit risk. Risiko kredit merujuk kepada risiko yang berurusan dengan pihak kaunter. Kredit adalah bergantung kepada prestasi bahagian kontraknya oleh pihak lawan. Risiko bukan sahaja disebabkan oleh kegagalan prestasi, tetapi juga pada masa-masa ketidakupayaan untuk memberikan persembahan yang baik oleh pihak kaunter. Sebagai rumusan, kadar pertukaran secara asasnya adalah harga satu mata wang dalam erti kata mata wang yang lain yang didorong oleh kuasa biasa bekalan maupun permintaan. Kadar pertukaran mata wang di mana portfolio memegang sebahagian besar pelaburannya menentukan pulangan sebenar portfolio tersebut. Kadar pertukaran yang menurun jelas mengurangkan kuasa beli pendapatan dan keuntungan modal yang diperoleh daripada sebarang pulangan. Selain itu, kadar pertukaran mempengaruhi faktor pendapatan lain seperti kadar faedah, inflasi dan juga keuntungan modal daripada sekuriti domestik. Walaupun kadar pertukaran ditentukan oleh banyak faktor kompleks yang sering menyebabkan ahli ekonomi yang paling berpengalaman menjadi bingung, pelabur masih harus mempunyai sedikit pemahaman tentang bagaimana nilai mata wang dan kadar pertukaran memainkan peranan penting dalam kadar pulangan pelaburan mereka. Analisis yang dijalankan mendedahkan bahawa baki akaun kewangan dan kadar inflasi adalah faktor terpenting yang menentukan tahap kadar pertukaran.
Walaupun peningkatan dalam lebihan akaun kewangan sesebuah negara itu menyumbang kepada peningkatan mata wang negara, peningkatan dalam kadar inflasi mempunyai kesan negatif dan mengurangkan nilai mata wang negara tersebut.